亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们又在网上见面，让我们来唱一首诗歌，来感谢我们的上帝。在诗歌里面，我们显出在主里面的合一。Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, kita bersatu di dalam hal memuji kepada Tuhan. Satukan kami, 主使我们连接, satukan kami.
我们一同来看几节的经文。首先，我们看出埃及记第21章7节到11节. Kita akan lihat beberapa bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, Kitab Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Mandarin terlebih dahulu. 出埃及21章第7到第11节。人若卖女儿做婢女，婢女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定给自己的儿子，就当待他如女儿。若另娶一个，那女子的侧室、衣服并好喝的事，仍不可减少。若不向他行这3样，就可以不用钱赎白白出去。Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan dia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Maka tuannya itu mengambil perempuan lain. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. 第二，我们看《申命记》第21章，《申命记》第21章10到14节. Bagian yang kedua, Ulangan pasal 21 ayat 10 sampai 14. 申命记21章第10节。你出去与仇敌征战的时候，耶和华你的上帝将他们交在你手中，你就掳了他们去。若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以领她到你家里去。她便要剃头发，修指甲，脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母1个月，然后可以与她同房，你做她的丈夫，她做你的妻子。后来你若不喜悦她，就要由她随意出去，绝不可为钱卖她，也不可当婢女待她，因为你玷污了她。Ulangan, kitab Ulangan, pasal yang ke-21. Ulangan pasal ke-21 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu
dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan. Dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu menginginkan dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Memaksa dia artinya engkau sudah menodai dia, engkau sudah menikahi. Maksudnya seperti itu ya, bukan paksa dengan kekerasan. 第三处经文，申命记22章13节到21节. Bagian yang terakhir, kitab Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai ayat 21. 中文先念：人若娶妻，与他同房之后恨恶他，信口说他将臭名加在他身上，说：我娶了这女子与他同房，见他没有正戒的凭据，女子的父母就要把女子正戒的凭据拿出来，带到本城门长老那里。女子的父亲要对长老说：我将我女儿给这人为妻，他恨恶他，信口说他说：我见你的女儿没有正戒的凭据，其实这就是我女儿正戒的凭据。父母就把那布铺在本城的长老面前，本城的长老要拿住那人，惩治他，并要发他100舍客勒银子给女子的父亲，因为他将臭名加在以色列的一个处女身上，女子仍做他的妻，终身不可休他。但这事若是真的，女子没有正戒的凭据，就要将女子带到她父家的门口，本城的人要用石头将她打死，因为她在父家行了淫乱，在以色列中做了丑事，这样就把那恶从你们中间除掉。Terakhir, kitab Ulangan pasal ke-22 ayat 13 sampai ayat 21. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tetapi ketika ku hampiri tidak ada ku dapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anak itu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu.
lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Dan orang-orang sekota haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。天父上帝，愿你正是借着这个上述的经文，让我们能够看见你是怎么样的看重女人，保护妇女。Bapa kami di dalam surga, biarlah melalui 3 bagian firman Tuhan yang kami baca, supaya kami dapat melihat, kami tahu bahwa betapa Tuhan menyayangi, mencintai, melindungi para wanita, sekalipun pada zaman dahulu. Tuhan tolong supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在最初的时候，上帝造人乃是造男造女，因为上帝看见那个人呢，就是亚当妒忌不好，上帝说我要为他造一个配偶，就是夏娃，帮助他。当亚当看见夏娃，就很兴奋地说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上出来的。Pada mulanya Allah menciptakan manusia, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Pertama menciptakan laki-laki, yaitu Adam. Tetapi Tuhan berkata, Adam seorang diri tidak baik. Aku akan menciptakan seorang wanita untuk menolongnya. Tatkala Adam melihat Hawa, dia sangat girang dan exciting. Dia berkata, ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia boleh disebut perempuan karena dia diambil dari satu rusuk, tulang rusuk laki-laki. 神是用亚当的肋骨来造夏娃，不是用脚上的肋骨。表示什么呢？肋骨是在中间，表示说男女平等。上帝没有用亚当的脚的骨头来造夏娃，就被踏在他的下面。所以在神的眼中，从一开始上帝造男造女，在神的面前男女是平等的，女人并不比男人低。但是因为人犯罪之后呢，人性就改变了，变得很自私。亚当把吃禁果犯罪的事推倒在夏娃的身上，因为罪恶的蔓延扩大到人的每一个层面。那么而且呢这个女人的这个力量，身体的体力也不比男人，所以呢世界呢就有重男轻女的风俗习惯。Saudara, jadi Allah menciptakan Hawa memakai satu tulang rusuk Adam, bukan pakai tulang kaki. Kalau pakai tulang kaki, perempuan itu dibawa laki-laki, tapi pakai tulang rusuk, ya. Jadi di bagian tengah. Jadi dari semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di mata Tuhan, laki dan perempuan itu sama. Perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Namun kemudian karena manusia jatuh di dalam dosa, saudara, dosa makin lama makin menjalar, memasuki ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, ya. Dan juga karena fisik, kekuatan tubuh wanita
lebih lemah daripada pria. Maka di dunia terjadi apa? Terjadi fenomena patriarkal. Patriarkal itu artinya menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan. 就有重男轻女的现象。这个重男轻女不是单单在东方，在欧洲，在美洲有没有呢？有。Saudara, hal menghargai laki-laki dan merendahkan perempuan bukan hanya ada di kita dunia timur, tetapi di Eropa, di Amerika juga ada fenomena yang menghargai laki-laki tapi meremehkan perempuan. 在1941年盖洛普民意测验发现，假如美国人只能够生一个孩子，你问他要什么，很多美国人选说要生儿子，男的。Jadi pada tahun 1941 di dalam satu angket di Amerika ada pertanyaan begini, kalau sepasang suami istri mereka cuma bisa punya satu anak, mereka mau laki atau perempuan? Dan banyak yang bilang, memang bukan semua ya, tapi tidak sedikit yang bilang mau anak laki. 在印度，2100万的女子被认为是很多余的。Di India ada wanita 21 juta, itu dianggap kebanyakan, berlebihan. 在韩国，男人丈夫先吃饭，吃完了太太再来吃。可能现在改变，但是我在80多年代的时候，在美国密西西比我读书，有韩国的同学，他们就是这样。Di Korea, ya, waktu saya studi di Mississippi, itu memang kebanyakan si mahasiswanya orang Amerika, tapi juga ada orang-orang internasional, diantaranya ada orang Korea. Nah, laki-laki Korea ya, ini teman-teman anak sekolah teologi loh ya. Nah, mereka waktu makan nih di keluarga, suami makan dulu. Suami udah makan, baru istri belakangan makan. Nah, saya percaya mungkin sekarang udah lebih maju lagi, yaitu tahun 80-an, saudara. 在西班牙，像中国一样，儿子才能够承受家业，女儿没有得到财产。Di Spanyol, seperti orang Chinese ya, laki-laki baru bisa mendapat warisan harta daripada orang tua, perempuan tidak. 那么我们看见在许多异教的国家的法律的制定，那么异教国家的法律的典章的指定呢，是用来赞美他们的国王，可是摩西的典章却是赞美耶和华上帝的作为。Saudara, di dalam ketentuan ketetapan hukum-hukum di dunia banyak, ini zaman-zaman kuno ya khususnya ya, ketetapan-ketetapan hukum itu dipakai untuk memuji raja mereka. Tapi hanya hukum Musa yang memuliakan Tuhan Sang Pencipta dan ciptaannya yang ajaib. 摩西的律法分成3大类，第一类是道德律，第二类是礼仪律，第三类是民事和社会的律法。Saudara, di dalam hukum Musa itu dibagi 3 kategori. Yang pertama, hukum moral. Yang kedua, hukum etiket, bukan etika, hukum etiket. Hukum etiket adalah hukum
sesuatu, etiket itu adalah sesuatu sikap ya. Sikap, sopan santun, tata krama. Jadi hukum etiket itu hukum yang mengenai sikap, hukum mengenai bagaimana bersopan santun, bagaimana bertata krama. Yang ketiga itu adalah hukum sipil dan hukum masyarakat, yaitu yang dibicarakan di dalam yang tadi kita baca. 这个民事和社会的法律就是刚才我们所读的3段的经文。Ya, 3 bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah hukum sipil ya yang terjadi di antara rakyat gitu ya, di antara masyarakat. 那第一个经文呢，就是出埃及记21章第7到11节，讲到父亲卖女儿做奴婢的事。Keluaran 21 ayat 7 sampai 11 itu bicara tentang seorang ayah yang menjual anak perempuannya untuk menjadi gundik. 那么在当时的世界呢，盛行奴隶的制度在古时候有奴隶制度，不论在东方世界、西方世界都有奴隶制度。那么呢，在世界上的这个奴隶的制度呢，这个奴隶呢没有被当作是人，奴隶是被当作主人的财产。可是，在摩西希伯来人的这个制度里面呢，这个奴隶也有人权，奴仆也是得到上帝的保护，不可以随便杀他。那么今天也许我们今天的人可能不容易明白，为什么上帝不在古时候呢就把奴隶的制度消灭不是好吗？消灭不是好吗？那么制度是好的，但是我们要知道，制度并不能根除人的罪恶。Saudara, mungkin bagi kita orang hari ini kita sulit mengerti ya, kenapa Tuhan kok nggak mau membasmikan aja, hapus aja sistem perbudakan, paling tidak di negeri Israel, ya kan umat Tuhan, kenapa nggak mau dihapus saja? Nah saudara, sistem itu baik ya, bukan tidak baik ya, sistem itu baik bukan tidak baik, tapi kita harus tahu sistem itu tidak bisa membabat dosa. Mencegah bisa lah ya, bisa mencegah, tapi nggak bisa mencegah dengan tuntas. 让我们想一想制度的存在呀，制度的存在，制度的废去呀，那么我们就看见现在世界有很多国家是实行一夫一妻的制度，是不是？不是在男女的婚姻关系上，虽然是一夫一妻，不是家庭出了很多问题嘛？越来越多家庭夫妇之间出了很多问题是有一个男人他有2个、3个、4个妻子。女人呢？女人当然不能够有2个丈夫了，一个丈夫，然后呢其他的是偷偷的。可是男人呢就光明正大，3个、4个没有关系有制度，但是他还是不照着制度去做。所以呢，上帝救赎的方法不是改变制度，不是改变法律，法律制度不是不好，但是不能够根除解决人的罪。所以这有上帝透过差派耶稣基督来到世界，被钉在十字架上，为我们人的罪赎我们人的罪，叫凡是要信靠他的人罪恶就能够得到赦免，而且得到圣灵给力量，能够让我们能够拒绝罪恶。Saudara, sistem bukannya tidak bagus, hukum bukannya tidak bagus, tapi hukum maupun sistem tidak bisa
betul-betul mentuntaskan dosa, tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, saudara. Ya, banyak negara menjalankan sistem satu suami satu istri, tetapi ternyata di dalam negara yang menjalankan sistem satu suami satu istri, banyak laki-laki itu punya istri 1, 2, 3, 4, banyak. Dan juga banyak istri. Nah, kita nggak pernah dengar ya satu istri suaminya banyak, kecuali di kelompok-kelompok suku-suku tertentu. Tapi kalau di negara yang menjalankan sistem satu suami satu istri, ada istri-istri punya laki-laki lebih dari satu. Ya suami resmi satu lah, ya. Tapi yang simpenannya dia juga, perempuan juga punya simpenan. Tapi kalau laki terang-terangan, ya terang-terangan, dia istri ya 2, 3, terang-terangan. Jadi saudara, ini kita melihat di negara-negara yang menjalankan sistem satu suami satu istri tetap ada yang melanggar, bukan ada, banyak yang melanggar. Ya, jadi tidak bisa membereskan masalah dosa. Hanya Allah Tuhan dengan caranya. Ya, jadi Tuhan punya cara, bukan membereskan sistem, membereskan hukum Taurat, tetapi dia mengirim anaknya yang tunggal Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan memberikan Roh Kudus kepada orang yang bertobat kepada Yesus Kristus. Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada manusia tersebut untuk menolak dosa. 那么这里说到这个出埃及21章7到11，父亲卖他的女儿，在古代家长制度，父亲的权力是很大的。父亲呢，如果一个家庭父亲欠债没有力量还债，他就可以卖他的儿子，或者是卖他的女儿做奴仆，男的女的就做仆婢啊。那么有的呢，这个女孩子有人买这个女孩子，有钱的人呢，男的卖你的，我要买你的女儿做我的妻子，或者是买你的女儿做我的婢女，或者是买你的女儿做我可能主人已经老了，那么他的儿子也是青年了，我要买你的女儿做我儿子的妻子，做我的媳妇，就这样。那么saudara, ini pasal 21 kitab Keluaran kan bicara seorang ayah menjual anak perempuannya. Jadi ini zaman dulu ya. Sang ayah tuh punya kuasa yang mutlak. Kalau keluarga itu miskin, dia hutang nggak bisa bayar, jadi sang ayah ini seringkali menjual anak laki-lakinya atau anak perempuannya untuk bayar utang, saudara. Nah, jadi kalau anak perempuannya dijual ini ya, ada orang mau beli untuk dijadikan istri, atau mau beli dijadikan gundiknya, jadikan istri kedua, istri ketiga kali begitu. Saudara, atau mungkin si majikan ini udah tua mungkin ya, dia punya anak remaja atau udah pemuda. jadi dia beli anak perempuan untuk dijadikan istri anak laki-lakinya, untuk dijadikan mantunya. Itu bisa saja. Nah，所以呢，如果这个买的人呐，说做我的妻子，那么，但是后来呢，他又在娶另外的女人，可能他买的就做妾了，以后他结婚就正式做妻子了，或者是他买的那个女孩子，她做成正式的妻子，以后他再结婚，他有妾，这样，那么怎么办呢？你原来你买的，你虽然有了新的妻子或者新的妾，那么你原先所买的呢，
你不可以亏待他哦，你要给他吃的、穿的，就好像当初一样，给他吃的，给他穿的，还有呢，你还是要跟他过夫妇的生活，就是有男女的那种性关系，夫妇的关系，这个3个不可以缺少，不可以缺少。如果你缺少一个呢，你给他吃喝，但是你没有跟他过夫妇的生活，不可以啊，吃的喝的给你，但是我不要跟你同房，不可以，因为这个3个是人家庭的基本的需要，基本的需要。那如果你没有这么做呢，你没有这么做，那么呢，那个女子呢就可以白白的离开你的家，因为你没有实行这个3个条件，你没有实行这个3个条件，3个里面也许你做了1个，也许你做了2个，你少1个都不可以，不行呀。所以呢，如果那个女孩子你买来是要给你的儿子做媳妇啊，那么摩西的律法说，你就要待她好像待你的女儿一样，你怎么样爱你的女儿，你也要怎么样爱你所买来的这个女孩子，她是你的媳妇，她是你的媳妇。所以呢，主人如果不喜欢他所买的，可能是那个女子，可能是做妻子，可能是做妾，你不喜欢，你就要准许有别人，但是不可以外族人。另外的以色列人如果要把那个女孩子买去赎回，可以。如果没有人赎她，你又不给她吃，她就可以出去，做一个自由人，白白的出去，白白的出去。所以呢，你看呢，这个法律呢，这个定规呢，对一个妇人、女人是很重要的，是要保障。虽然她是一个婢女，有法律，神的法律、摩西的法律来保障婢女的地位，使到他们不至于被卖为妓女，买她的男人，买她的丈夫。我不喜欢她，不可以把她卖出去给外族人做妓女，不可以，除非有以色列人同胞，以色列人要向你买，那就可以。假如没有人，你不喜欢他，也没有人要买他，你又不给他吃的穿的，没有跟他过夫妇的生活，就少了其中一个，他就可以白白的出去，白白的出去。所以我们就看见，虽然是一个奴仆，是一个婢女，她也有她的权利。所以我们就看见，从圣经我们可以看见这个女奴仆，女性的奴仆的权利比男性的奴仆的权利更多。因为女人是弱者，上帝特别的怜悯，特别的保护。Saudara, kalau sang suami ini ya, dia setelah dia beli wanita itu dijadikan istri atau dijadikan gundik, kemudian dia nggak suka, ya dia nggak boleh jual, dia nggak boleh jual ke orang, nggak boleh jual, ya nanti dijual ke bangsa lain gitu ya, dia bisa jadi pelacur. Nah kalau ada orang mau beli, boleh beli, ditebus itu perempuan, ya. Tebus. Kalau nggak ada yang tebus, nggak ada yang beli, dan sang suami, si pria ini juga nggak suka, ya, nggak kasih makan, atau kasih makan kasih pakai, nggak
menjalankan hidup hubungan suami istri kurang satu, ini perempuan boleh keluar dengan bebas. Dia bukan lagi jadi gundik kamu, dia juga bukan budak kamu. Dia jadi orang bebas. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa gundik-gundik budak-budak wanita tetap punya hak asasi manusia. Dan budak-budak wanita, kita lihat haknya itu mempunyai hak lebih banyak daripada budak-budak pria. Karena wanita adalah kaum lemah. Tuhan ekstra, ya, khusus jaganya lebih ketat, lebih melindungi yang lemah itu. 那么第二呢，我们看见神怎么样好待这个古时候的女人呢？ Yang kedua, kita melihat bagaimana Tuhan menjaga melindungi wanita pada zaman dulu. Kalau tadi tentang penjualan, ya, papa menjual anaknya seperti itu. 那么第二段给我们看见呢，申命记21章10到14节，这一段经文是讲到以色列的男子，如果在打仗的时候打胜仗，以色列人打胜仗，就得到很多在战争里面很多俘虏啊，男的女的都有，老的少的都有。如果以色列的一个男子看见在俘虏里面有一个女人，有一个女孩子，她很漂亮啊，这个以色列的男的要娶那个女俘虏为妻子，或者是为妾了，或者为妻子可以，但是必须遵守协议，有一个协议。Saudara, kitab Ulangan 21 ayat 10 sampai 11 bicara apa? Bagian yang kedua bicara tentang kalau Israel perang sama bangsa lain dan Israel menang. Kalau menang kan juga dapat banyak tawanan, dapat barang banyak, jarahan gitu ya. Jadi manusianya juga ditawan kan. Nah, tawanan itu ada tua, ada muda, ada laki, ada perempuan gitu ya. Nah, kalau di antara tawanan itu ya ada satu anak wanita yang cantik dan laki-laki Israel itu mau mengambil dia menjadikan istri, boleh. Tapi ada protokol. Ya, tahu ya, protokol, ada persetujuan, ada aturan. Ya, ada aturan. 那么有什么条例呢？这个男的呢，以色列的男人呢，就要把那个他喜欢的女孩子带到家里面，带到家里面，让这个女孩子呢就剃头发、剪指甲、换衣服，然后呢给她1个月的时间来哀悼她的父母，可能就要哀悼她的父母。Saudara, jadi protokol itu apa? Protokol itu adalah laki-laki itu dia lihat ini wanita, dia senang, dia boleh bawa pulang. Bawa pulang, nggak boleh langsung jadi suami istri. Ada protokol. Jadi perempuan itu harus cukur rambut. Rambutnya dicukur. Gunting kuku. Kedua. Ketiga, menanggalkan, copotin tuh pakaian yang dipakai waktu dia ditawan. Jangan pakai baju tawanan lagi. Yang keempat, diberikan waktu 1 bulan kepada wanita itu untuk menangisi papa mamanya. Papa mamanya. Ya. Nah, setelah itu 1 bulan, maka laki-laki ini boleh mengambil dia, menjadikan dia istri。如果这个男人后来对这个女人不好感了不喜欢了，这个男人呢有义务让这个他的妻子这个是女俘虏是别的民族嘛让他能够以自由人的身份离开，你不可以卖掉他。因为他不是奴隶了，他不是奴隶，他是你的太太，呀，你绝对不可以因为钱卖他，也不可以把他当作是奴仆，女性的奴仆，
不可以。为什么？因为你玷污了他，因为你玷污了他，因为你跟他发生了关系，他就是你的太太嘛，ya, 你不可以卖掉他。Saudara, jadi kalau setelah menikah dengan perempuan ini, ya, kemudian laki-laki itu nggak tahu bagaimanalah, udah nggak suka, nggak demen ini itu, laki-laki itu tetap harus menjalankan kewajiban sebagai seorang suaminya, ya, sebagai seorang suaminya. Kalau kamu tidak menjalankan kewajiban kamu sebagai suami, dan istri kamu itu yang dulunya tawanan, dia berhak, dia boleh pergi dari rumah kamu sebagai orang merdeka, sebagai orang bebas, bukan sebagai budak, ya. Dan kamu juga tidak boleh karena duit mau menjual dia nggak boleh dijual. Dia juga nggak boleh dianggap sebagai seorang budak, karena kamu, di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab engkau telah memaksa dia. Maksa itu maksudnya sebab engkau telah menodai dia, ya. Engkau pernah mengawinin dia kan, menikahi dia kan, dia istri kamu, seperti itu. Jadi nggak boleh diperlakukan sebagai budak, ya, nggak boleh dilakukan sebagai budak. 那么古代的战争的俘虏呢，一般来说是常常被虐待的。Saudara, kalau zaman dulu ya, itu kalau orang yang ditawan itu seringkali itu disiksa, tahu nggak saudara? 但是摩西的这个法律呢，就定规女性的俘虏，女性的俘虏如果被一个以色列的男人喜欢呢，就要有一个过渡的时期，一个适应的时期，呀，剪头发啦，剪指甲啦，换衣服啦，爱护他的父母啦，这些都是预备的时期。预备什么？预备做那个以色列男人的妻子嘛，是吗？你看见神是多么的良善，纵然是外邦的女子，外邦的女子，外邦的俘虏，神还是保护她。这个就足以证明上帝爱世界上的人，上帝爱世界上的人。在那种战争残酷的现实里面，摩西的法律展示了一定程度的人性和对待俘虏的尊重，这是世界的律法所没有的，反映了神是多么的仁慈，多么的富有同情心。Saudara, zaman dulu ya, kalau kalah perang ini, tawanan-tawanan seringkali disiksa, saudara. Tetapi hukum Musa ini, ya, hukum Musa ini sudah menetapkan bagi tawanan wanita yang bakal diambil menjadi istri orang Israel sebagai pihak pemenang perang. Jadi wanita itu diberikan masa transisi, ya, masa transisi, masa penyesuaian, gunting kuku, cukur rambut, ya, ganti pakaian, nangisin ayah ibunya, itu kan masa transisi, ya. Jadi ini satu ketetapan, nggak boleh langsung dinikahin, nggak boleh. Ada protokol, ada aturan, saudara. So, kita melihat bahwa hukum Musa ini, saudara, sudah apa? Hukum Musa ini menetapkan masa transisi, masa penyesuaian bagi seorang wanita. Betapa baiknya Tuhan. Sekalipun perempuan tawanan itu adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel, Tuhan tetap melindungi dia. Nggak langsung dikawinin begitu, enggak. Diberikan dia waktu sampai 1 bulan penyesuaian, ya, gunting rambut, gunting kuku, tukar baju. Waktu dia ditawan, bajunya dicopotin, boleh menangisi ayah ibunya, ya, ayah ibunya. Ya mungkin karena perang mati,
atau zaman perang nggak tahu udah kucar-kacir kemana, udah hilang atau kemana. Ya, jadi diberikan kesempatan masa untuk penyesuaian. Ya, menyedihkan, ya, menangisi papa mamanya. Ya. Jadi itu apa? Kenapa gunting rambut? Ya, kenapa harus gunting rambut, gunting kuku? Kenapa harus ganti baju? Ganti baju waktu ditawan nggak boleh. Sekarang udah bukan tawanan, bakal jadi istri orang kan, bajunya harus dicopotin, saudara. Nah, kenapa harus menangisi orang tuanya? Mungkin udah mati, mungkin nggak tahu kemana juga, saudara. Yang faktanya nggak ketemu begitu. Nah, semua hal-hal ini melambangkan apa? Cukur rambut, gunting kuku, ganti baju, nangisi orang tuanya, papa mamanya, semua ini melambangkan bahwa perempuan ini akan putus hubungan, semua hubungan dengan masa-masa lampau, dengan kehidupan-kehidupan yang dulu sudah putus hubungan. Ya. Dan mulai sekarang dia harus menyesuaikan diri bagaimana setia, bagaimana loyal, ya, kepada suami, kepada lelaki yang baru ini. Ya. Jadi memutuskan apa? Memutuskan atau yang namanya ikatan batin. spiritual bond. Spiritual bond, hubungan batin. Jadi yang dulu itu ya negaranya kan udah hancur, udah nggak tahu bapaknya kemana, dia bisa hidup, bahkan dia bisa diterima ya sama seorang laki-laki Israel sebagai apa ya, negara pihak pemenang ya, sampai bisa dijadikan istri ya. Nah, saudara, dia harus stop ya, dia harus tidak lagi ada hubungan dengan masa-masa lampau. Ikatan-ikatan batin itu harus diselesaikan, harus diputuskan, dan harus belajar bagaimana menyesuaikan tinggal di rumah laki-laki yang adalah sang suaminya. Nah, saudara, jadi itu gunting rambut, gunting kuku, ya. Nah, ini sangat-sangat kemungkinan adalah satu upacara, ya, upacara kedukaan, ya, nangisin orang tuanya, upacara kedukaan yang sangat tipikal, yang sangat khas sekali di daerah timur dekat kuno, ya, di daerah timur dekat kuno. Salah satu adalah Palestina, saudara.爱护父母1个月，就是说可能父母伤亡，在征战里面可能失散了，ya. Jadi menangisi papa mama yang hilang atau kemana, yang mati, ya. Jadi untuk mengenang. Setelah itu harus move on. Nggak boleh terus-terus begitu. Putus dengan yang lama, move on kepada kehidupan yang baru. Ya. 那么这些戒禁的仪式包含着彻底的清理自己过去的生活习惯，进入到以色列共同的一个群体，开始一个新的生活。 Saudara, upacara-upacara itu tadi mempunyai makna, ya, mempunyai makna yang sangat berarti sekali. Makna menyatakan orang ini, perempuan ini diberikan kesempatan waktu untuk membenahi, ya, menata ulang kebiasaan-kebiasaan yang dulu dibuang, tapi menata kebiasaan yang mulai kehidupan yang baru, ya, yaitu kehidupan di dalam komunitas Israel, ya, semua baru, lingkungan baru, apa semua baru, suami juga baru kenal kan, karena dia tidak lagi dijadikan tawanan,那弟兄姊妹，我们信了主耶稣之后，也应该脱去旧的生活，
老的旧的生活、犯罪的生活、黑暗的生活、不诚实的、自私的这些呢，都要去掉。以弗所告诉我们说，要脱下旧的衣裳，穿上新的衣裳。哥林多后书5章17节说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了，都变成新的了。所以要学习新的东西，要学习新的生活的习惯。Saudara, ini melambangkan apa? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jikalau ada orang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang ada adalah yang baru. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang lama di dalam kegelapan itu harus dibuang. Dan belajar perkara-perkara yang baru di dalam Kristus Yesus. Di dalam surat Efesus dikatakan, tanggalkanlah baju yang lama. Kenakanlah baju jubah yang baru. 所以这是第二个经文给我们看见神怎么样保护妇女。Ini adalah bagian yang kedua, kita melihat bagaimana Allah melindungi wanita. Tadi wanita yang dijual jadi istri orang, mungkin jadi istri atau jadi istri kedua, jadi gundik. Yang ini bagian yang kedua, kita melihat bagaimana Tuhan melindungi seorang tawanan wanita bangsa lain, ya, yang diambil menjadi istri orang Israel. Seperti itu. Ya, diberikan kesempatan 1 bulan untuk penyesuaian. Nggak langsung dinikahin. Bisa kaget, bisa shock ya. Orang nggak kenal ini itu. Tuhan sangat baik sekali. Sangat memperhatikan kejiwaan seorang wanita, apalagi seorang wanita yang ditawan sekali lagi sekalipun dia bukan bangsa Israel. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Allah adalah sang pencipta manusia. Allah mencintai orang Israel, Allah juga mencintai orang yang bukan Israel. Ya, Tuhan melindungi mereka. 第三段经文给我们看见神怎么样恩待保护古时候的妇女。Bagian yang ketiga, kita mau melihat bagaimana Allah melindungi wanita ya waktu zaman dulu. 申命记22章13节到22节是讲什么呢？是讲到一对新婚的夫妇。那么在结婚的那一夜，新娘被怀疑，丈夫怀疑你跟我结婚的时候已经不是处女了。那么在古代的文化里面，新娘是处女。新娘这个是一个很普遍的期望，每一个新郎，然后每一个这个公公婆婆都希望他的媳妇儿是一个处女。那离婚的跟一个离婚的人结婚，跟一个寡妇结婚那是例外啊，例外。Saudara, bagian yang ketiga kita mau melihat bagaimana Tuhan melindungi wanita. Di dalam konteks yang pertama jual anak, ya kan? Konteks yang kedua peperangan, di dalam peperangan ya, tentang tawanan wanita. Nah, yang ketiga ini Saudara, yaitu Ulangan 22 ayat 13 sampai 22 bicara apa? Bicara tentang menyangkut tentang sepasang suami istri nih, yang baru menikah nih, pengantin ya. Jadi waktu malam pengantin itu si sang suami meragukan istrinya ini, pengantin perempuan ini udah tidak suci lagi, udah nggak gadis lagi begitu. Nah, kita tahu zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama ya. Setiap laki-laki yang menikah pasti menginginkan istrinya gadis kan, pada umumnya seperti itu ya. Mertua-mertua juga menginginkan mantunya juga seorang gadis, ya kan? Di dalam pernikahan itu diharapkan dan dituntut ya. Beda dengan menikah dengan seorang perempuan yang udah bercerai, yang udah menjanda, itu lain urusan ya. 那么如果丈夫随便乱说，可能他都不喜欢怎么样，他乱说一场啊，说对那个女子，对岳父说，哎，你的女儿啊不是处女哦，不是处女，
那么怎么办呢？女方的父亲要拿出贞洁的凭据。第17节，那个贞洁的凭据是一块布，什么布呢？很可能就是染了血的布，就是处女膜破了，有血迹呀，这个是证明在新婚之夜她是处女。Saudara, jadi di dalam malam pertama nih ya, kalau sang suami meragukan bilang, "Wih, ini nih pengantin istri saya nih nggak ada bukti-bukti, bukan perawan lagi nih, bukan gadis lagi." Jadi dia bilang sama mertuanya nih, sama papanya sang istri, anak kamu nih, ya nikah sama saya udah bukan gadis lagi loh, ya. Kalau ngomong begitu bagaimana? Cuap-cuap aja begitu. Maka sang ayah si perempuan harus mengeluarkan tanda keperawanan anaknya. Tanda itu apa? Di dalam ayat 17 dikeluarkan kain itu. Kain yang sudah ada darah. Ya, darah dari selaput darah. Ya, jadi membuktikan inilah bukti kegadisan, tanda-tanda bukti kegadisan anak perempuan saya. Jadi kamu nggak boleh sembarangan ngomong. Itu ingat ya, di depan pintu gerbang. Ya, jadi ngomongnya kan di situ tuh, yang laki-laki begini-gini. Ayo disaksikan di pintu gerbang. Banyak orang bisa lihat, banyak orang bisa dengar, banyak orang bisa menyaksikan. Ya, 因为城门是听审判、解决事情的地方，ya kan? Pintu gerbang itu adalah tempat untuk mendengarkan aduan, ya kan? Dan tempat untuk menyelesaikan masalah perkara. Ini kan masalah sipil tadi udah dikatakan. 假如女子不是处女的话，那么她要被带回她爸爸的家的门口，城里面的人要用石头把她打死，因为这个女子在以色列中做了丑事。你看刚才有注意吗？圣经就说就把那个恶从你们中间除掉。第21节。Saudara, kalau ternyata tuduhan itu benar, pengantin ini bukan gadisnya lagi, dia itu akan dibawa pulang ke rumah bapaknya. Di depan pintu bapaknya itu, orang-orang penduduk kota itu akan ambil batu merajam dia sampai mati. Karena apa? Karena dia berzina di rumah bapaknya. Ya, dia sudah bikin malu, melakukan perkara yang memalukan di masyarakat Israel. Kata firman Tuhan, demikianlah kejahatan itu harus dihapus dari tengah-tengah kamu. Ya, ini perkataan ini ya, timbul lagi ayat 21. 那么如果证明的结果是真的女孩子是处女，是丈夫乱说，回谤她，不喜欢她，改变主意，把一个臭名架在以色列的一个女子的身上，怎么办呢？法律规定，这个男人的丈夫要被罚款100舍客勒，这是一个很大的数目，这个比你要娶一个女孩子给她父亲评理还要多，评理50舍客勒。可是这个你把你的太太说成是不是处女？你回谤他，你要罚款，评理50舍客勒，罚款100舍客勒，100舍客勒。为什么呢？因为你破坏这个女子的名誉，知道吗？上个礼拜我们说，名誉是第2个生命，你这样随便说什么以后呢？你丢掉它，什么人要它呢？罚100舍客勒。Saudara, kalau
Kalau ternyata tuduhan itu benar, maka anak perempuan itu, pengantin perempuan itu akan dirajam pakai batu sama penduduk kota itu. Karena sudah melakukan hal yang memalukan di masyarakat Israel, di komunitas Israel. Tetapi kalau ternyata tuduhan itu enggak benar, ini sang suami cuap-cuap, mungkin nyesel dah, bosan dah, berubah pikiran macam-macam, ya, yang memfitnah bahwa istrinya itu bukannya tidak lagi gadis. Si sang suami itu didenda 100 shikal. Ini lebih mahal, hukumannya lebih berat daripada memberikan mas kawin, mas lamaran. Mas lamaran, emas atau perak lamaran itu 50 shikal, 50 shikal perak kalau itu lamaran. Tapi ini dendaan 100 shikal. 100 shikal. Ini besar, ya. 你知道这个从前的人的月薪，从前的那个工人的月薪啊，只有半sekel. Saudara, zaman dulu ya, gaji seorang buruh, kerja yang kasar gitu, gaji seorang buruh itu sebulan setengah shikal. Setengah shikal. Kalau lamaran, uang lamaran, perak pakai perak 50 shikal. Itu uang lamaran 50 shikal perak. Tapi uang denda double. Uang denda itu 100 shikal perak. 100 shikal perak. Jadi kalau gaji 1 bulan setengah shikal. Uang lamaran 50 shikal. Jadi itu gaji 100 bulan. 100 bulan. Tapi kalau sembarangan ngomong bilang istrinya itu bukan gadis, denda 100 shikal, jadi gaji 200 bulan. 200 bulan berapa? 16 tahun setengah. Nggak main-main ya. Kok mahal? Karena udah rusak reputasi. Ingat minggu lalu kita bicara, reputasi, nama baik itu adalah nyawa kedua. Bagaimana dia hidup kalau namanya udah busuk, jelek sana sini, dia kerja nggak ada yang mau pakai. Dia bisa jadi pengemis dia. Dia bisa jadi pelacur itu. Sebarang-sebarangan ngomong, saudara. Ya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan ngomong. Nah, 发了100shekel了，完了什么？你丢掉？不可以，钱是发了，但是你也不可以修它。Jadi kalau didenda 100 shikal perak bagaimana? Boleh kepret begitu? Enggak boleh. Denda tinggal denda 100 shikal perak. Itu gaji 200 bulan. Perempuan itu tetap kamu harus tetap jadi istri kamu. Kamu enggak boleh buang dia. 那么这个条例的目的就是要防止男人做虚假的指控。Jadi hukum ini mau mencegah, tujuannya mencegah laki-laki jangan sembarang menuduh, memberikan tuduhan palsu, ya, mau menceraikan, alasan apa? Oh dia udah bukan gadis lagi, enak aja ngomong seperti itu. Kamu enak, dia tuh seumur hidupnya bakal bagaimana itu? Mau kawin lagi nggak bisa, siapa mau dia? Tapi kamu tuduh sebetulnya. Nama dia udah rusak. Nama, reputasi, ingat adalah nyawa yang kedua. 所以弟兄姊妹，今天的信息告诉我们什么呢？在神的眼中，男的女的是平等的。在古代重男轻女的社会里面，上帝保护女人啊，上帝保护女人不要受欺压。上帝的律法使到妻子或者是妾在丈夫的家要受到尊重，纵然是他是奴隶奴婢，可是他做了你的妻子，你就不要把他当作是奴婢啊，不要把他当作是下人，你要用妻子的态度对待他。
第二个、第三个，总要是你要用对待妻子的态度对待她，甚至于对外邦的女性的俘虏，你也要保护她。你既然娶她为妻，你要尊重她，这是人权，因为神爱惜她，神怜悯她。再一次说，足以证明神爱世人，因为人是神所造的。Saudara sekalian, pelajaran kita pada hari ini yaitu memberitahukan bahwa di mata Tuhan laki-laki perempuan sama rata. Di dalam zaman yang dulu yang menghargai pria dan yang meremehkan perempuan, tapi di dalam hukum Tuhan melalui Musa, hukum Musa, perempuan itu, wanita itu dilindungi. Di rumah suaminya dia harus dihargai. Sekalipun dulu backgroundnya dia adalah perempuan yang dibeli atau perempuan yang menjadi tawanan seperti itu, dilindungi. Dulu tawanan, sekarang udah istri kamu. Ya kamu beli dia karena papanya mungkin miskin ya, dijual. Tapi kamu jadikan dia istri kok. Atau kamu jadikan dia mantu kamu. Jadi harus diperlakukan seperti anak perempuan kamu. Seperti itu. 还有这个结婚之后的男人不可以因为你不喜欢，你要休掉他，你就随便说他不是处女，你毁坏他的名誉。Bagi sang suami yang sudah menikah dan kemudian dia mau ceraikan, dia udah nggak demen sama perempuan ini dan dia sembarangan memfitnah, bilang udah bukan gadis, jangan main-main. 100 shikal perak dendaan, gaji 200 bulan, lebih mahal daripada untuk melamar seorang gadis. Saudara, ini hal-hal ini, hukum-hukum ini memperlihatkan kepada kita betapa Allah menjaga, melindungi wanita, termasuk wanita tawanan, termasuk wanita yang dijual menjadi budak, tetapi kamu ambil jadi istri, maka dia bukan lagi budak, dia istri. Istri sah atau mungkin istri kedua, ketiga, istri pokoknya. 我们上帝实在是美好的，他怜悯残障的，他怜悯软弱，这是吗？Allah itu adalah Allah yang baik, dia melindungi orang yang cacat, yang lemah, yang miskin. Ya, Tuhan jaga, Tuhan lindungin pakai hukum, bukan ngomong-ngomong cuap-cuap. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们实在感谢你的恩典，主啊，我们看见在古代的时候，主啊，在女性没有地位、重男轻女的社会，不论是东方，不论是西方，但是你用法律。严格的法律保护女性，我们实在感恩，甚至于你保护外邦的女性的俘虏，你还是仍然保护他们，非常感谢你的恩典。Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan dari 3 kasus yang kami lihat pada hari ini. Kami sekali lagi mengenal Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Betapa menghargai, betapa memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang cacat, kepada orang yang miskin, bahkan kepada wanita yang lain bangsa, bukan bangsa Israel, yang ditawan menjadi tawanan. Tetapi Tuhan masih melindungi mereka dengan hukum-hukum Tuhan. Di sini membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mencintai orang Israel, Tuhan juga mencintai orang yang bukan Israel, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Barang siapa yang mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati seperti perempuan tawanan, dia harus cukur rambut, dia harus gunting kuku, tanggalkan baju waktu dia ditawan, menangisi ayah ibunya, melambangkan memutuskan hubungan dengan masa-masa lampau, siap untuk masuk ke dalam hidup yang baru, move on,
dari yang lama, move on, menuju kepada suatu kehidupan yang baru. Seperti apa yang Paulus katakan, jikalau ada orang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Perkara-perkara yang lama, yang gelap, itu semua sudah berlalu. Yang ada adalah yang baru, belajar bagaimana hidup sebagai manusia ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 最后我们来唱一首诗歌，活出爱。Terakhir kita angkat satu puji-pujian, nyatakan kasih。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，有我，甘心的给，用心的爱，把心中这一份爱活出来，怎么能够呢？耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人的祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊的爱火，我们一起向世界活出爱。Ada sebuah kasih yang dari sorga, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari laut, tidak dapat diraba, namun dapat dinyatakan. Karena kamu, oleh karena saya, kita rela memberi dengan kasih. Nyatakanlah kasih ini kepada dunia. Kasih Yesus terlebih dahulu di dalam hati kita, yang menyemangati kita. Biarlah nyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Nyatakan kasih Tuhan, 活出爱。